العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. نحمده ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك صدقا نصيرا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sejarah yang berkaitan tentang fitnah akhir zaman, ketika mana dunia dalam keadaan huru hara, apa yang perlu kita buat? Yakni kelebihan beribadah ketika berlakunya huru hara. Dah masuk ke? Belum ya? Kelupaan. Saya pun lupa. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadah fil harj ka hijratin ilayya rawahul Muslim. Artinya daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah pada waktu huru hara, yakni ketika mana di tengah kemelut dunia yang dahsyat, seperti kalian berhijrah kepadaku. Baik, Nabi SAW pesan kepada kita satu perkara yang sangat-sangat penting. Allahu Akbar. Dan ini adalah perkara yang sedang berlaku pada hari ini. Nabi SAW sebut al-ibadatu fil harj, beribadahlah ketika mana dunia sedang huru hara. Ya, yang sampai tahap Nabi SAW kata ibadah tu umpama seperti kamu berhijrah, ka hijratin ilayya, kamu berhijrah kepada aku. Nak bagi tahu bagaimana sungguhnya sahabat-sahabat Nabi SAW berhijrah bersama dengan Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi SAW menghabiskan semua harta dia, meninggalkan semua kepentingan hidup dia untuk hijrah bersama dengan Nabi. Nak bagi tahu dekat sini betapa seriusnya Nabi SAW pesan kepada kita supaya umat Nabi SAW selamat daripada fitnah, selamat daripada keadaan huru hara.
Dan bila mana dalam keadaan huru hara, maka pada ketika itu kita sudah tidak lagi mengenal yang namanya ma'rifatullah. Itu dia. Manusia sudah lagi tidak mengenal Allah. Walaupun kita tahu awwaluddin ma'rifatullah, pada awal agama itu adalah mengenal Allah, tetapi manusia sudah tidak akan mengenal Allah. Walaupun dia mengaji berkaitan tentang agama, walaupun dia lulusan daripada sekolah pondok, lulusan daripada sekolah agama, lulusan daripada universiti tersohor dunia, Al-Azhar, Kahirah, Jordan, Madinah, tapi bila mana dalam keadaan huru hara, maka semuanya akan rosak. Semua akan rosak. Kita tahu dalam konsep ma'rifatullah, yang pertama kita kenal diri, yang kedua kita kenal Tuhan, yang ketiga kita kenal dunia, dan yang keempat kita kenal akhirat. Ini yang dipesan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama kenal diri, yang kedua kenal Tuhan, yang ketiga kenal dunia, yang keempat kenal akhirat. Orang yang kenal diri dia, maka dia akan mempersiapkan diri dia untuk kehidupan akhir. Dan orang yang kenal Allah, maka dia akan takut untuk melakukan perkara yang Allah murka. Orang yang kenal dunia, dia akan gunakan dunia ni sebagai satu kesempatan yang bila mana dia tinggalkan dunia, sudah tidak ada lagi kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan amal. Dan orang yang kenal akhirat, maka dia akan cinta dan rindu untuk pergi menuju akhirat, dan dia akan mengelakkan daripada perbuatan-perbuatan untuk dia mendapat nikmat di akhirat. Tetapi berapa ramai orang yang berpendidikan mengaji agama, tetapi mereka lupa diri mereka siapa. Mereka lupa tujuan Allah bagi mereka ilmu agama sebagai satu amanah, tapi mereka guna sebagai sumber kekayaan. Mereka lupa dunia ni sebagai ladang untuk mereka mengajak manusia ke arah kebaikan, mengenal Tuhan, cinta pada agama, tetapi mereka gunakan dunia tu untuk peroleh nikmat kemewahan, sehingga mereka lupakan tujuan akhirat tu apa. Sebab apa? Kerana terpesona dengan dunia, dan mereka lupa sekarang ini dunia dalam keadaan huru hara. Dan Nabi SAW pesan, beribadahlah kalian, fokus pada ibadah. Maksud ibadah tu apa? Adakah fokus pada ibadah itu Nabi pesan fokus kepada solat semata-mata? Adakah ibadah itu fokus kepada Al-Quran semata-mata? Ataupun kepada puasa semata-mata, zikir, sedekah semata-mata? Kita jangan sempitkan konsep ibadah. Ibadah itu adalah innamal a'malu binniyat. Apa-apa perbuatan kita dimulakan dengan niat, dan bila niat itu kerana Allah, maka ia jadi ibadah. Tetapi perbuatan yang tidak disertakan niat kerana Allah, maka ia tidak akan jadi ibadah. Walaupun kita niat kerana Allah, dan dia tetap tidak akan jadi ibadah bila mana niat kerana Allah itu kalau dia buat benda yang Allah murka. Contoh, aku nak sedekah 10,000, aku buat ni lillahi ta'ala kerana Allah, dan kemudian dimasuk dekat Facebook, dan kemudian diceritakan orang. Dapat tak? Tak dapat. Niat itu ikhlas, tanpa menunjuk, tanpa diselingkan dengan riya, ujub, takabur, dan perasaan huru. Tak boleh. Barulah dia menjadi ibadah.
Dan sebab itu Nabi SAW pesan pada kita keadaan huru hara ni buat ibadah. Huru hara apa? Huru hara apa sebenarnya ni? Kita rasa tak dunia ni dalam keadaan huru hara? Rasa tak? Kita tak rasa. Kita tak rasa dunia sekarang ni dalam keadaan huru hara. Kita tak rasa. Sebab apa tak rasa? Sebab iman kita pun huru hara. Itu yang tak rasa. Iman kita pun huru hara, itu yang tak rasa. Bila orang yang sentiasa bergelumang dengan busuk, maka duduk dalam tempat busuk, dia tak rasa busuk. Bila orang yang sentiasa duduk di tempat yang wangi, bila lalu tempat yang busuk, dan dia rasa busuk tu. Jadi bila kita tak rasa keadaan dunia ni dalam keadaan huru hara, maka sebenarnya kita, iman kita sebenarnya dalam keadaan huru hara. Dan jujur saya kata, sekarang adalah waktunya dunia dalam keadaan huru hara. Kenapa dunia dalam keadaan huru hara? Kerana tiang-tiang agama telah pun musnah. Apa itu tiang-tiang agama? Iaitu ulama-ulama yang membawa agama yang benar, ramai yang dah mati. Dulu satu ulama menguasai pelbagai ilmu, dan dialah yang membawa penyatuan ummah. Tetapi hari ini ilmu semakin bercambah. Dulu ilmu pada satu orang, sekarang ilmu semakin bercambah. Tetapi bercambahnya ilmu pada satu orang itu ilmu yang sedikit. Jadi bila satu orang ilmu sedikit, orang ni ilmu sedikit, itu yang bercambah. Bila makin bercambah ilmu pada satu orang yang sedikit, itu yang menyebabkan masing-masing merasai ilmu aku yang betul. Makin pecah belah. Ulama pada hari ini bukan nak memahamkan agama, tetapi merasa agama dia yang paling benar. Cuba kita cari satu ulama yang betul-betul warisatul anbiya, yang mengajar untuk cinta pada agama, untuk ingat akhirat, takwa pada Allah, menegur pemerintah yang zalim, menegur ekonomi yang merosakkan, menegur apa sahaja. Ada tak? Susah kita nak cari. Bila mana susah kita nak cari, itu sebenarnya negara dalam keadaan huru hara. Kenapa huru hara? Sebab semakin hilang ulama, maka Allah akan menggantikan pemimpin yang jahil. Bila lahir sahaja pemimpin dalam sesebuah negara itu jahil, maka pada ketika itu masyarakat akan rosak dan huru hara. Tapi Ustaz, tak ada pun huru hara sampai demonstrasi apa dan sebagainya. Dah. Bukan yang tu huru hara. Huru hara dari sudut iman yang nipis. Saya nak tanya, kita masa kita anak-anak dengan anak-anak zaman hari ini, mana satu anak-anak yang huru hara hari ini? Sebab apa huru hara hari ini? Sebab apa? Sebab hilang agama dalam diri. Mereka mengaji agama. Kalau kafar tu dapat nombor 1, tapi adabnya bagaimana? Agama melahirkan adab, bukan agama melahirkan orang pandai. Cuba tengok politik hari ini. Saya tak mau sentuh parti A, parti B, parti C, parti D. Saya tak mau sentuh. Tapi apakah parti pada hari ini mengutamakan supaya masyarakat faham agama, atau penting pada diri? Saya nak tanya. Tuan-tuan tanya diri sendiri. Kita duduk dalam negara yang pemimpin, yang parti itu, tak kisah siapa pun naik,
Adakah mereka bersungguh untuk memahamkan masyarakat supaya faham pada agama, ataupun masyarakat makin rosak agama dia? Tak payah jauh negara lah, kita pergi yang paling dekat dengan kita. Adakah kampung kita ini mengutamakan supaya rakyat dalam kampung kita faham agama dan mengamalkan agama dan beradab pada kehidupan? Tu dia, tak payah pergi jauh. Tak payah pergi jauh. Kita kena fikir yang tu. Sebab kita duduk kat kampung kita, anak cucu kita, dan benda ni sangat penting. Tetapi pada hari ini lebih mengutamakan apa? Program hiburan. Untuk apa? Untuk mengajar ramai orang menyokong. Untuk apa? Supaya ke depan nanti aku pegang jawatan. Sebab ramai orang sokong. Sekarang tujuan bukan nak fahamkan agama, tujuan untuk menarik orang supaya orang sokong dia. Maka tujuan agama sudah hilang. Satu dunia, bukan sini saja, bukan Malaysia, satu dunia rosak. Satu dunia rosak. Sebab itu Nabi SAW pesan, bila mana dalam keadaan huru hara. Apa maksud huru hara? Yakni kita duduk dalam satu tempat yang kita dah tak boleh nak ubah tempat tu jadi amal soleh. Kita dah usaha ubah tempat tu, sehingga sempat tu kita dah buat macam-macam program, kita dah buat macam-macam kefahaman, kita buat dah pelbagai bentuk kita dah buat. Tapi tetap juga tempat tu tak berubah dari sudut Islamiah dia. Maka pada ketika itu Nabi kata fokus kepada ibadah. Apa maksud fokus pada ibadah? Kita selamatkan diri kita, kita selamatkan keluarga kita, kita selamatkan anak kita. Kalau mampu hantar anak yang tempat yang memang pasti tempat tu selamat daripada fahaman-fahaman budak-budak yang sekarang ni lebih kepada cintan-cintun, lebih kepada, kita sendiri tahu kalau hantar anak kat sekolah tadika macam tu, minta maaf saya sebut, anak kita tak ajar anak kita keluar perkataan yang buruk. Kita tak ajar bodoh apa dan sebagainya, tak ajar. Untuk minta maaf saya sebut benda-benda macam tu, kita tak ajar. Tapi dia duduk dekat tadika, umur baru 4 tahun, balik rumah dia sebut benda tu, kita pelik, siapa yang ajar? Maknanya apa? Rosaknya masyarakat. Sebab apa? Kita tak ajar tapi dia dapat daripada orang lain. Jadi Nabi pesan, ibadah tu fokus. Macam mana kamu duduk pergi hijrah dengan aku? Maknanya apa? Harta yang kita ada, masa yang kita ada, kita gunakan supaya keluarga kita ni terjaga agama dia. Kalau kita ada duit pencen banyak, kita nak selamatkan cucu kita hantar satu tempat yang memang terjaga agama dia. Kita kalau boleh korban yang tu, sebab itu jihad. Nabi hijrah tu jihad. Tu dia. Kalau dalam satu masjid, dalam satu surau ada duit yang banyak, macam mana nak gunakan duit itu untuk pastikan kita bawa jemaah kita ni dalam keadaan seperti berhijrah kepada Nabi SAW. Program-programnya, kesedarannya, kefahamannya dan sebagainya, macam-macam lagi. Kalau kita boleh korban dengan harta, kita cari makanan yang halal, cari makanan yang halal. Kalau kita boleh cari guru yang boleh main datang rumah, main cari guru boleh datang rumah, ajarkan Quran dan sebagainya kepada anak cucu kita dan sebagainya. Cari satu macam-macam apa benda yang kita boleh buat. Itu korban, umpama jihad. Macam mana sahabat-sahabat tinggalkan anak bini, tinggalkan ayah, tinggalkan harta untuk bersama dengan Nabi SAW. Itu dia. Yang berniaganya lebih fokuskan perniagaan. Pada hari ini berapa ramai
Siapa sini yang meniaga ataupun anak-anak meniaga yang mereka lebih fokuskan, siapa sini kalau nakkan perniagaan dia lancar dan berjaya, marilah ikut sistem yang telah saya buat ni. Dan banyak orang kaya sekarang ni tunjuk apa? Tunjuk naik kereta Lamborghini, naik kereta Ferrari, PL, Louis Vuitton apa dan sebagainya. Kemudian pergi melancong sana, melancong sini, naik kapal terbang, naik helikopter, pergi sana sini apa dan sebagainya. Macam-macam. Dan orang terpegun dengan kehebatan kekayaan dia. Dan dia kata, kalaulah aku boleh kaya macam dia ni. Dan orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang selut, orang yang respect orang kaya, dia tanya, macam mana kau boleh kaya? Maka orang kaya ni akan bagi tahu apa? Yang berjaya akan bagi tahu apa? Ini adalah hasil usaha aku. Ini yang aku buat ni sebab sistem yang aku cipta ni boleh buat kepada berjaya. Usaha yang aku buat ni pagi petang siang malam 24 jam aku tak tidur menyebabkan aku berjaya. Sedangkan jawapan dia tu sama dengan jawapan yang Qarun sampaikan. Dalam surah Al-Qasas ada cerita, bila orang tanya pada Qarun, macam mana kau boleh dapat kekayaan yang besar ni? Dia kata apa? Ini datang daripada usaha aku. Dia tak sebut pun perkataan ini Allah yang bagi. Maka sombongnya Qarun. Ada tak orang yang berniaga macam ni sombong? Ada. Jangan kata dalam Malaysia, satu dunia ada. Orang yang main saham sebagai contoh dapat untung sampai 20,000, 30,000. Dia kata apa? Ini aku dapat 20,000 ni hasil pada teknik sekian. Teknik pacak lah, teknik apalah. Tak boleh ke keluar dari mulut dia, alhamdulillah rezeki Allah bagi ni. Kenapa dia perlu cerita ni teknik ni? Kenapa dia bercerita ini adalah kaedah ni, inilah sistem ni, ini adalah hasil pada usaha? Kenapa? Sebab dia nak orang ikut dia. Tapi kalau dia cakap ini hasil Allah bagi, orang ikut dia tak? Orang tak ikut. Macam mana Qarun nak cari pengaruh, macam tu juga hari ni orang-orang kaya nak cari pengaruh. Tu dia, dunia semakin huru-hara. Termasuk juga pemimpin-pemimpin yang nak mendapatkan jawatan pada ketika itu menfitnah, pada ketika itu menceritakan benda yang buruk. Sama juga orang yang nak naik pangkat, dia cerita benda buruk pada kawan yang lain untuk naik jawatan dia. Kerja pejabat sebagai contoh, laki perempuan boleh keluar makan sama dalam satu kereta yang sama. Dan takut-takut itu bini kita yang keluar dengan orang lain. Dunia huru-hara. Dunia huru-hara. Budak baru habis praktik, budak baru belum habis diploma, belum habis degree, waktu tu praktikal baru umur 21 tahun, baru umur 25 tahun. Praktikal dekat satu syarikat berkenan dengan lelaki orang, habis huru-hara. Huru-hara. Yang berniaga pula buat pinjaman tu dah ada unsur riba, habis rosak. Macam mana berniaga nak berkat kalau dia ambil satu sistem riba, yang riba tu dia lancarkan perang dengan Allah Ta'ala. Sistem huru-hara. Anak-anak muda hari ini bila kerja, mereka nakkan rumah dan mereka tak mampu, tapi mereka nak rumah. Dalam keadaan dia buat pinjaman selama 30 tahun. Harga rumah 300,000, dia kena bayar berapa? Dia kena bayar 700,000. Harga 300,000, total bayar 30 tahun, total up semua 700,000. Kurang-kurang 500,000. Bank dapat 200,000. Adakah itu sistem Islam? Itu sistem zalim. Huru-hara. Masing-masing nakkan keuntungan. Kalau dulu cikgu-cikgu mengajarkan supaya anak bangsa kita faham agama, jaga adab, tapi hari ini cikgu mengajar hanya mengajar. Sebab apa hari ini cikgu mengajar hanya mengajar? Yang pertama, sebab dia makin banyak silibus menyebabkan cikgu makin penat. Dahlah silibus dulu subjek satu topik dalam satu tingkatan hanya satu subjek, katalah ada 10 topik. Saya ambil biologi, kimia, fizik. Satu subjek ada 11 topik. Sekarang satu subjek ada 18, 20 topik.
Cikgu dah penat, anak murid penat. Bila anak murid penat, nak buat macam mana? Itu yang hilang adab. Satu, cikgu penat. Dahlah cikgu penat mengajar, nak kena faham subjek lagi. Lepas tu nak kena tulis report apa dan sebagainya. Sebab kementerian tak cek apa yang cikgu ajar. Kementerian cek apa yang ada daripada report. Cikgu penat. Lepas tu kalau anak murid buat masalah, cikgu tak boleh marah. Sakit kena kan cikgu balik. Mana nak datang keikhlasan? Maka pendidik menjadi huru hara. Itu yang pelajar hari ini hanya pandai pada akal, tapi tidak pada akhlak. Itu dia. Jauh. Keberkatan sudah jauh.